Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia berita baik buat ahli-ahli dalam Parti Keadilan Rakyat ya. Seperti mana yang kita tahu beberapa tahun ataupun 1 tahun yang lalu YB Rafizi Ramli memperkenalkan satu koperasi ya untuk membantu ahli-ahli sekiranya ada masalah dan sebagainya yang dipanggil sebagai KIRA. Dan hari ini selepas untuk pertama kalinya ya, dalam mesyuarat mereka menyatakan pencapaian KIRA itu dianggap sebagai luar biasa. Tahniah kepada PKR. Kerana apa sahabat semua, dalam masa setahun saja KIRA boleh memberikan 4% dividen kepada ahli-ahli PKR yang telah mendaftar ya di dalam koperasi ataupun KIRA ini. Jadi untuk mengetahui perkembangan lanjut berkaitan dengan isu ini sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit pembacaan bersama dengan anda semua supaya mungkin anda ahli PKR yang belum ya mendaftar di dalam KIRA ini, mungkin ini menjadi satu panduan buat anda semua. Jadi seperti yang saya umumkan tadi, pencapaian KIRA luar biasa beri dividen 4% kepada ahlinya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini menyatakan bahwa pencapaian Koperasi Keadilan Berhad ataupun KIRA pada tahun pertama penumbuhannya agak luar biasa, melebihi unjuran awal pendapatan dan keuntungan. Hal itu dinyatakan oleh pengurusi KIRA Ryan Abdul Rahim dalam satu kenyataan selepas mesyuarat agung tahunan pertama semalam. Katanya KIRA melaporkan prestasi keuangan yang melebihi unjuran awal dan meluluskan pemberian dividen sebanyak 4% kepada ahli-ahli yang layak. Dan katanya lagi KIRA mengumumkan jumlah pendapatan sebenar sebanyak RM 1.86 juta dengan lebihan pendapatan sebanyak 1.16 juta untuk tahun 2023. Dan tambah lagi pencapaian ini jauh lebih tinggi daripada unjuran awal yang hanya menjagakan pendapatan sebanyak 322.000 dan lebihan pendapatan sebanyak 111.261 ringgit. Dan katanya lagi dividen kepada anggota akan dikreditkan ke dalam akaun ahli KIRA dalam tempoh sebulan, menjadikan KIRA sebagai institusi koperasi yang unik kerana dapat memberikan dividen walaupun baru setahun beroperasi katanya. Selain itu, menurut Ryan dalam mesyuarat tersebut juga KIRA telah meluluskan penubuhan tabung derma kebajikan. Tabung terbabit akan membantu ahli yang menghadapi kesulitan seperti kematian keluarga, kebakaran rumah atau keperluan perubatan yang mendesak. Pada masa yang sama katanya KIRA juga telah melaporkan peningkatan ketara dalam keahlian dan modal share. Bermula dengan hanya 60 ahli pada Jun 2023, kini jumlah keahlian telah melebihi 2.000 orang dari seluruh negara. Modal share juga menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Jun 2023, jumlah modal share hanyalah 50.000. Tapi sekarang KIRA mempunyai sasaran mencapai 1 juta ringgit menjelang akhir tahun 2024, ujar Ryan. KIRA juga kata beliau pada masa hadapan bercadang untuk meningkatkan penyertaan ahli dan modal share, manakala peluang dalam sektor ekonomi digital dan sosial memperkukuhkan kedudukan keuangan untuk memastikan kesinambungan dividen dan insentif kepada ahli serta memperkenalkan produk dan perkhidmatan inovatif berdasarkan pindahan undang-undang kecil yang akan diluluskan. Justru dalam kenyataan itu, Ryan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penubuhan dan pengurusan KIRA, termasuk penaung KIRA Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penasihatnya adalah Timbalan Presiden YB Rafizi Ramli, ya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Skim, ahli lembaga KN Arif, akuntan bertaliah, auditor, staf serta sukarelawan KIRA. Dengan keikhlasan dan iltizam yang kuat, katanya, saya yakin KIRA boleh menjadi koperasi unggul dan menjadi kebanggaan semua, kata Ryan lagi. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Ryan sebagai individu yang bertanggungjawab ya di dalam koperasi keadilan ini. Jadi tahniah kita ucapkan ya, dalam masa setahun saja ya mereka telah boleh memberikan dividen sebanyak 4% kepada ahli-ahli yang telah mendaftar. Jadi sahabat semua, bagi anda sebagai ahli PKR, jangan lepaskan peluang ini. Ya, anda boleh download aplikasi KIRA di telefon anda dan bolehlah baca detailsnya, dan kalau berminat sekaligus boleh mendaftar ya di dalam koperasi ini. Alright. So itu perkembangan berkaitan dengan KIRA.
Jadi dalam masa yang sama saya ingin juga memberikan perkembangan kenyataan terkini Perdana Menteri kita apabila menyatakan katanya Malaysia perlu rebut peluang pasaran halal global. Itu antara penegasan daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau mahu untuk industri halal negara diperkukuhkan bagi merebut peluang pasaran halal global yang dianggarkan mencecah nilai 4.5 bilion ringgit. Jadi menerusi ucapan di Majlis Perasmian Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang di Bukit Mertajam pada hari Sabtu, Datuk Seri berkata sebagai salah satu peneraju utama dalam pensejilan dan pembangunan produk halal, Malaysia kini berada pada kedudukan strategik untuk memenuhi permintaan pasaran halal yang semakin berkembang pesat di peringkat antarabangsa. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia sudah pun mempunyai kekuatan dalam pensejilan halal dan ia diiktiraf di seluruh dunia. Jadi pengiktirafan pensejilan halal Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah meletakkan Malaysia negara sebagai peneraju global dalam standard halal. Malah katanya industri halal bukan sahaja menyumbang kepada ekonomi tetapi turut memberi impak kepada kesejahteraan masyarakat global melalui penyediaan produk yang bersih, berkualiti dan patuh syariah. Justru kita harus memandang serius bagaimana kita boleh mengangkat industri halal termasuk kewangan Islam secara menyeluruh mengikut matlamat Maqasid Syariah katanya dipetik. Dan Datuk Seri juga berkata sementara itu menjelaskan kejayaan Malaysia dalam membangunkan ekosistem halal telah menarik perhatian negara-negara Islam dan bukan Islam sahaja seperti Arab Saudi, Qatar, Jepun, Korea, China, Vietnam dan Brazil yang berminat menjalin kerjasama strategik. Bagaimanapun Perdana Menteri kita mahu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terus bekerjasama dengan agensi kerajaan lain termasuk Halal Development Corporation, Perbadanan Pembangunan Luar Malaysia dan Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA supaya pengertian mengenai industri ini lebih lengkap dan mantap khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan juga sederhana. Tahniah. Jadi itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita ya berkaitan dengan berkaitan dengan industri pensejilan halal ini yang mana katanya negara-negara Islam dan juga bukan negara Islam turut ya berminat untuk mendapatkan pensejilan ya pensejilan halal ini khususnya. Dan kita ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia yang begitu komited ya dalam melaksanakan tanggungjawab dan mencari peluang untuk membangunkan produk dan juga meningkatkan KDNK, keluaran dalam negara kasar. Dan sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap duaton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.